Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di ruangan Facebook Masjid An-Naim pada malam ini? Mudah-mudahan semuanya berada di dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Alhamdulillah pada malam ini sekali lagi kita bertemu untuk menyambung perbincangan kisah-kisah ghaib kita yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi perlu saya ingatkan bahawa kita membincangkan kitab 40 hadis sahih ghaib maaf 40 hadis sahih kisah ghaib dan ajaib yang telah disusun oleh Profesor Dr. Omar Sulaiman Al-Ashqar. Okey, kitab ini. Macam mana? Gini. Betul, gini. Okey, baik. Jadi malam ini kita ada sambungan perbincangan hadis kita yang ke-34. Minggu lepas saya dah baca beberapa hadisnya, itu daripada hadis yang pertama hingga hadis yang ke-6 untuk kisah kita yang ke-34 berkaitan Al-Mahdi. Jadi pada malam ini kita akan menyambung hadis-hadis yang berikutnya dan ditutupi dengan pengajaran daripada hadis-hadis tersebut. Baik, jadi kisah kita yang ke-34 pada malam ini, pada bahagian yang kedua, berada di halaman 159. Kita akan mulakan pengajian malam ini di halaman 159, yang mana merupakan sambungan daripada hadis-hadis yang telah saya bacakannya pada minggu lepas. Ingat lagi tak minggu lepas bincang tentang apa? Kalau tak ingat, maknanya perlu baca semula ataupun melihat kembali rakaman video kita di sesi yang lepas. Jadi pada malam ini muka surat 159 kita akan bincangkan hadis kita yang ke-6 iaitu tentang keturunan Al-Mahdi. Pada minggu lepas, kita sikitlah saya bawakan. Minggu lepas kita bincangkan tentang namanya, ahli keluarganya, apakah yang akan dia lakukan, bagaimana cara pemerintahannya, jangka masa pemerintahan. Jadi pada malam ini ada satu hadis yang disebutkan tentang keturunan beliau, iaitu keturunan Al-Mahdi ini. Nabi SAW bersabda, Al-Mahdiyu minna ahlal baiti yuslihuhu Allahu fi lailah. Al-Mahdi dari keturunan kami, iaitu Al-Mahdi ialah dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ahlul Bait yang Allah memperbaiki keadaannya dalam semalam. Hadis ini riwayat Ibn Majah, status hadisnya adalah hasan. Apakah yang dimaksudkan dengan yuslihuhu Allahu fi lailah? Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaannya dalam semalam. Imam Ibn Kathir rahimahullah ada memberikan penjelasan tentang maksud lafaz ini. Jadi dia kata ialah Allah Subhanahu wa taala bila Allah perbaiki Al-Mahdi ini dalam semalam, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia dengan taufik, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dengan petunjuk sebelum dia itu menjadi pemerintah ataupun dikeluarkan sebagai Al-Mahdi. Namun yang penting dia adalah daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana jika kita merujuk pada hadis yang ke-7 dalam kitab kita di sini. Daripada Sa'id Al-Musayyab, an Sa'id bin Al-Musayyabi an Ummi Salamah. Daripada Sa'id bin Al-Musayyab, daripada Ummu Salamah. Dia berkata, Al-Mahdiyu min itrati min waladi Fatimatu. Saya tertinggal. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Siapa yang mendengar?
Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah dia dengar Nabi SAW beritahu kepada dia tentang Al-Mahdi ini, iaitu Al-Mahdiyu min itrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi dalam kalangan keturunanku daripada anak cucu Fatimah. Daripada jalur keturunan Fatimah radhiyallahu anha. Jadi bermakna ini merupakan satu petunjuk yang jelas. Al-Mahdi itu bila dia muncul nanti, dia adalah daripada keturunan Nabi SAW. Yang lebih jelasnya, dia adalah daripada anak keturunan daripada silsilah keturunan itu daripada cucu Fatimah radhiyallahu anha. Jadi di sini dalam kitab kita juga selain daripada menyebut tentang Al-Mahdi daripada anak cucu Fatimah, ada juga menjelaskan tentang sikap dan sifat beliau ketika beliau ini menjadi pemerintah. Kalau minggu lepas kita bincangkan bahawa Al-Mahdi ini dia ada satu sifat yang suka memberi. Memberi tanpa mengira terlebih dahulu. Bila orang minta, dia akan bagi. Ambillah apa yang kalian nak. Begitu keadaannya. Dan pada hadis kita yang ke-8 malam ini dalam kitab kita muka surat 160 bersambung di muka surat 161 ada menyebutkan beberapa lagi sifat dan sikap yang dimiliki oleh Al-Mahdi. Dan riwayat ini adalah riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu an. Yang mana saya letakkan dalam bentuk point form di situ daripada pembicaraan ataupun penceritaan Ibn Abbas radhiyallahu an, kita dapati bahawa Al-Mahdi ini adalah seorang pemuda yang membawa pembaharuan. Dengan kata lain, dia adalah orang yang masih lagi dalam usia yang muda, bukan orang tua. Bila dia muncul sebagai Al-Mahdi itu, dia akan membawa banyak pembaharuan dan keadaan diri dia pada waktu itu tidak ditimpa fitnah dan tidak pula menjadi orang yang memfitnah. Dan dia akan memperbaiki urusan umat ini. Inilah yang akan dia lakukan. Ketika dia keluar nanti sebagai Al-Mahdi. Dia seorang yang muda, kemudian dia membawa pembaharuan. Taklah orang yang keluar itu kerana difitnah, dan dia juga bukanlah orang yang memfitnah orang lain di sekitarnya. Bahkan dia ni akan memperbaiki, maknanya membetulkan perkara-perkara yang salah berlaku pada waktu itu. Dan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan status hadis yang hasan, di sini menyebutkan bahawa yang hadis riwayat Imam Abu Dawud ialah hadis yang ke-9 tentang penceritaan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma itu ialah hadis kita yang ke-8 dalam kitab. Jadi sekarang Ustazah dah masuk hadis yang ke-9. Maaf saya tak baca satu persatu lah sebab nanti dia jadi panjang perbincangannya. Hadisnya juga agak panjang. Jadi tentang hadis riwayat Abu Daud dengan status hadis yang hasan di situ ialah hadis nombor 9 dalam kitab muka surat 161 disebutkan bahawa tentang sabda Nabi SAW. Nabi kata apa? "Lau lam yabqa minad dunya illa yawmun latawwalallahu dhalikal yawma hatta yab'atha fihi rajulan minni aw min ahli baiti." Nabi kata, sekiranya dunia tidak tinggal melainkan satu hari, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memanjangkan hari itu sehingga Allah mengutuskan kepadanya seorang lelaki dalam kalangan zuriatku atau dengan kata lain daripada kalangan ahli baitku. Begitu keadaannya. Yang namanya serupa dengan namaku. Ini kita dah bincangkan pada minggu lepas. Jadi Al-Mahdi ini memiliki nama yang sama dengan Nabi SAW, iaitu Muhammad bin Abdullah. Wasmu abihi isma abi. Nabi juga kata nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Kemudian dia akan memenuhi bumi dengan keadilan. Yamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at zulman wa jawra. Nabi kata, bila Al-Mahdi ini keluar nanti, yang mana dia merupakan daripada zuriat keturunan Nabi SAW,
memegang nama yang sama dengan Nabi, bahkan nama ayahnya juga sama dengan ayah Nabi SAW. Orang ini, iaitu Al-Mahdi ini, yamla'ul arda qistan. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan. Okey, yamla'ul arda qistan. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan wa adlan. Kama muliat zulma wa jawra. Sebagaimana bumi pada waktu itu dipenuhi dengan kezaliman. Jadi, ketika Al-Mahdi keluar nanti, pada waktu itu kezaliman sangat berleluasa. Okey, dunia dihiasi, dipenuhi dengan kezaliman. Daripada satu penjuru kepada satu penjuru. Kezaliman itu sangat berleluasa. Dan Al-Mahdi muncul, tadi kita katakan, menerusi riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia adalah pemuda yang akan membawa pembaharuan. Dia tidak ditimpa fitnah dan tidak difitnah. Tidak memfitnah. Dan dia akan memperbaiki keadaan dan urusan umat pada waktu itu. Jadi pada waktu itu, keadaannya sangat kucar-kacir. Keadaan pada waktu itu kita dapati bahawa penuh dengan kezaliman. Al-Mahdi, bila dia muncul, dia akan memperbaiki keadaan yang penuh kezaliman itu dengan keadilan dan kesatsamaan yang ada pada diri dia. Sehingga semua orang akan hidup dalam keadaan yang tenang, aman dan damai. Jadi ini yang Nabi SAW maklumkan kepada kita. Baik, seterusnya pada hadis yang berikutnya, iaitu pada hadis yang ke-10 dalam kitab kita, masih lagi membincangkan tentang hal yang sama. Jadi kita ambil begini ya, hadis yang ke-8, 9, 10 ialah hadis yang sama. Membincangkan tentang sifat dan sikap yang ada pada Al-Mahdi itu kelak, yang mana dia merupakan seorang pemerintah yang adil dan akan membasmi kezaliman yang memenuhi muka bumi pada waktu itu. Jadi, bila kita masuk kepada hadis yang ke-11, hadis yang ke-12 juga, okay, kedua-duanya adalah hadis yang ke-12 adalah hadis yang sangat panjang. Apa pun yang penting ialah dalam hadis ini ingin menceritakan tentang fizikal ataupun rupa paras yang dimiliki oleh Al-Mahdi. Diceritakan kepada kita dalam riwayat ini iaitu an Abi Sa'id Al-Khudri, daripada Abu Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Mahdi minni. Al-Mahdi ini adalah daripada aku, ajlal jabha, aqnal anfi. Dia ada dua poin penting di situ. Ajlal jabha, aqnal anfi. Siapa yang ada kitab boleh gariskan dua, okay, kedua-dua frasa itu untuk menunjukkan sifat ataupun rupa paras yang ada pada Al-Mahdi. Yang mana maksudnya Al-Mahdi itu dia adalah seorang yang berdahi lebar dan berhidung mancung. Nabi kata begitu. Jadi seterusnya Nabi sebutkan dengan ungkapan kata yang sama sebagaimana yang terdapat pada hadis kita yang ke-8, 9 dan 10, iaitu Nabi kata yamla'ul arda qistan wa adlan. Al-Mahdi ini dia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kesaksamaan, kama muliat jawran wa zulman, sebagaimana bumi pada waktu itu dipenuhi dengan kezaliman, yamliku sab'a sinina, dan dia akan berkuasa selama 7 tahun. Ini kita dah bincangkan tentang jangka masa pemerintahan Al-Mahdi pada waktu itu nanti. Ada kata 5, ada kata 7, ada kata 9. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan bahawa selama 7 tahun. Maka di situ kita dapati ada percanggahan lah ya riwayatnya. Tapi yang penting kita kata lama juga pada pemerintahan itu berlangsung sehingga dapatlah dia membasmi banyak perkara-perkara yang zalim yang berlaku kepada umat waktu itu nanti. Jadi hadis kita yang ke-12 menceritakan tentang perkara yang sama, iaitu kelebihan yang ada pada Al-Mahdi. Namun Ustazah tak naklah membincangkan hadis tersebut, tak apa, boleh baca sendiri. Yang penting saya nak simpulkan perbincangan kita yang telah saya bawa selama 2 sesi pengajian tentang hadis ataupun kisah kita yang ke-34 ini. Ada banyak pengajaran yang dikemukakan kepada kita. Di dalam kitab ada meletakkan 10 pengajaran
di situ. Tetapi sebagaimana biasanya, kita hanya memilih beberapa sahaja sebagai perbincangan. Baik, kalau kita lihat di sini, ada kenapa tu? Okey, kalau kita lihat di sini, ada 4 pengajaran yang ingin saya bawakan sebagai pengajaran-pengajaran yang penting bagi kita menyimpulkan keseluruhan 12 hadis yang telah kita bincangkan itu tadi. Okey, 6 hadis saya baca pada minggu lepas, 6 hadis bakinya saya bawakan dalam perbincangan kita pada malam ini, dan kesimpulan daripada keseluruhan hadis-hadis itu ialah, pertama, hadis sahih berkaitan Al-Mahdi adalah mutawatir. Makna mutawatir inilah ada ramai perawi yang meriwayatkan sehingga jumlah perawi itu amat mustahil untuk berlaku pembohongan. Ini bermaksud hadis yang mutawatir. Maka dengan itu, sebagai seorang Muslim dan Muslimah, kita wajib beriman pada keseluruhan hadis-hadis berkaitan dengan Al-Mahdi itu tadi. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, hadis menolak dakwaan palsu tentang Al-Mahdi. Bila kita baca tentang hadis-hadis ini, kita kenal Al-Mahdi itu bagaimana keadaannya, sifatnya, namanya, jangka masanya, situasinya yang dia hadir. Kita tahu jika ada orang yang tiba-tiba dia mengaku dirinya Al-Mahdi, maka itu adalah kepalsuan yang dibawa oleh orang tersebut. Dakwaan palsu yang kita perlu tolak kerana apa? Itu bukan sebagaimana yang dimaklumkan oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadis baginda itu tadi. Baik, seterusnya. Bila kita baca juga tentang hadis-hadis Al-Mahdi ini, ianya boleh menjadi contoh dan teladan bagi para pemimpin Muslim. Yang mana mereka ini perlulah menjadi pemimpin yang berlaku adil kepada orang di bawah mereka. Mereka perlulah menjadi pemimpin yang membasmi kezaliman. Mereka perlulah menjadi pemimpin yang pemurah dengan rakyatnya, yang sentiasa ke hadapan untuk membantu rakyatnya. Mereka juga sebagai seorang pemimpin Muslim perlulah menjadi insan yang kita panggil tadi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar keimanan. Jadi ini merupakan satu bentuk ataupun satu contoh yang baik yang ada pada Al-Mahdi yang boleh diambil pengajarannya bagi mereka yang ingin bergelar pemimpin. Baik, seterusnya dan yang terakhir pada malam ini. Setiap Muslim berhak berbangga dengan Al-Mahdi. Okey, dia kata begitu. Kalau kita lihat di sini, kerana apa perlu kita berbangga? Poin saya yang terakhir itu ialah pada poin kita yang ketujuh ya. Setiap Muslim berhak berbangga dengan Al-Mahdi. Bahkan Rasulullah SAW juga berbangga dengannya. Kerana dia adalah daripada kalangan Ahlul Bait Nabi, iaitu keturunan Nabi SAW, daripada zuriatnya dan dia dalam kalangan umatnya. Maka dalam hadis disebutkan sesungguhnya daripada kalangan Ahlul Bait ada yang berhidung mancung dan berdahi lebar. Dan seterusnya lah ya, pengajaran-pengajaran yang lain yang terdapat dalam kitab. Paling penting begini jemaah. Dalam kita menyikapi hadis-hadis berkaitan dengan Al-Mahdi ini, kita belajar bahawa ini merupakan tanda akhir zaman. Kemunculan Al-Mahdi kelak merupakan tanda akhir zaman yang menjadi satu bentuk motivasi diri yang tinggi bagi diri kita untuk terus-terusan beramal soleh dengan sebaik-baiknya. Sebab apa? Tadi kita bincangkan sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan. Bumi pada waktu itu akan dipenuhi dengan kezaliman. Ada ramai orang yang terseksa, ada ramai orang yang dizalimi dan dikhianati. Bukan dengan calang-calang ya, bukan kita kata sikit-sikit. Tapi mana pun kita pergi, kezaliman itu akan kita nampak. Sehingga kita dapati bahawa muncullah Al-Mahdi itu untuk membasmi, untuk menghapuskan kezaliman tersebut dengan pemerintahannya yang adil di atas muka bumi. Apa pun yang kita belajar ialah dalam hidup ini perlu sentiasa menjadi orang yang baik, jangan menzalimi orang lain, jangan mengkhianati orang lain, sehingga kita ini terus-terusan berada di satu jalan
yang akan membawa kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitulah keadaan diri kita. Apa pun yang penting tentang kisah-kisah Al-Mahdi ini yang kita baca dalam keseluruhan hadis tersebut, ianya adalah hadis yang memantapkan keimanan kita. Hal yang ghaib, hal yang pelik, belum terjadi dan kita belum tentu akan bertemu dengan Al-Mahdi itu, tetapi ianya menguji kepada apa yang ada dalam hati kita ini. Adakah kita ingin percaya ataupun tidak? Dan sebagai seorang yang beriman kepada Allah, seharusnya kepercayaan kita itu perlu mantap. Kerana keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey jemaah, itu sahaja apa yang kita bincangkan pada malam ini. Mudah-mudahan ia menjadi motivasi diri kita untuk terus-terusan menjadi seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus-terusan diberikan dengan kekuatan dan motivasi diri untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.